Merdeka, merdeka, merdeka. Selepas kita mempelajari tokoh-tokoh tempatan yang berjuang menentang British, hari ini kita nak melihat pejuang-pejuang kemerdekaan negara yang datang kemudian daripada mereka yang sebelum ini. Rakyat-rakyat tempatan telah mula menyedari bahawa pentingnya mereka untuk bersatu menentang penjajah British. Dalam keadaan itu, lahirlah pejuang-pejuang yang telah menjadi satu tonggak utama dalam negara kita untuk bangkit menyedarkan orang-orang Melayu bersatu menentang British. Dan tokoh-tokoh ini telah memberi peranan yang besar dalam perjuangan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Siapa tokoh-tokoh itu? Hari ini kita nak mengenali seorang demi seorang tokoh-tokoh yang berjuang menegakkan kemerdekaan negara kita dari bangsa penjajah. Tokoh yang pertama adalah Dato' Onn bin Jaafar. Beliau merupakan pengerusi Kongres Melayu yang pertama pada tahun 1946, dan pada tahun yang sama beliau bersama dengan orang-orang Melayu telah menubuhkan sebuah parti bernama UMNO, yang mana dia menjadi Yang di-Pertuan UMNO yang pertama. Selain daripada itu, Dato' Onn juga merupakan Menteri Besar pertama di negeri Johor. Dan di sana jugalah, iaitu di Johor, UMNO ditubuhkan oleh Dato' Onn bin Jaafar. Dato' Onn telah mengumpulkan orang-orang Melayu untuk menentang tindakan British menubuhkan Malayan Union. Dari sumbangan dialah orang Melayu bangkit melakukan demonstrasi untuk menentang penubuhan Malayan Union oleh British. Selain itu, Dato' Onn juga turut menubuhkan Independent of Malayan Party (IMP). Tokoh seterusnya, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin dilantik menjadi Yang di-Pertuan kedua dalam PKMM. Orang yang pertama bernama Mokhtaruddin Lasso, tetapi dia hilang. Ada dikatakan dia dibunuh, ada dikatakan dia dicolek, ada dikatakan dia telah melarikan diri ke Indonesia, menyebabkan Dr. Burhanuddin mengambil tanggungjawab memimpin PKMM. Dan Dr. Burhanuddin juga selepas PKMM diharamkan, dia telah menyertai parti PAS dan akhirnya dia dilantik menjadi Yang di-Pertuan PAS pada tahun 1956, iaitu Yang di-Pertuan PAS yang ketiga. Dr. Burhanuddin dia memperjuangkan satu konsep Melayu Raya yang mana kemerdekaan harus dicapai di antara Malaysia dan Indonesia. Namun perancangannya gagal selepas Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan lebih awal dari tarikh yang sepatutnya. Tokoh seterusnya ialah Ahmad Bostaman. Beliau berjuang melalui tulisan. Oleh itu, beliau banyak mengeluarkan akhbar-akhbar seperti Suara Rakyat dan Voice of the People. Beliau sangat meminati bidang kewartawanan. Oleh itu, dia banyak berjuang untuk orang Melayu dari aspek politik, ekonomi dan sosial melalui penulisan dia. Dan Ahmad Bostaman juga adalah kawan baik kepada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dan mereka mempunyai pemikiran perjuangan yang sama, iaitu menuntut kemerdekaan Malaysia dan Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Angkatan Pemuda yang API dan juga menjadi pengarah. Seterusnya, siapa lagi kalau tidak bukan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau merupakan Yang di-Pertuan UMNO yang kedua. Ingat tadi, yang pertama Dato' Onn Jaafar dan yang kedua Yang di-Pertuan UMNO adalah Tunku Abdul Rahman. Dan beliau merupakan pengasas kepada Parti Perikatan pada tahun 1952, iaitu gabungan di antara UMNO, MIC dan MCA. Dan peranan utama Tunku Abdul Rahman di antaranya adalah mengetuai rombongan kemerdekaan ke London untuk berunding dengan British memohon kemerdekaan untuk negara kita, iaitu Tanah Melayu ketika itu. Dan Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri di Tanah Melayu yang pertama. Dan beliaulah yang mengisytiharkan kemerdekaan negara kita, iaitu pada tanggal keramat 31 Ogos 1957. Tokoh seterusnya ialah Ishak Haji Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Sako. Pada awalnya Pak Sako bekerja dengan British. Namun dia melihat banyak penyelewengan yang berlaku dalam kerajaan British menyebabkan beliau meletak jawatan. Pak Sako banyak menyebarkan idea perjuangannya melalui novel dan juga akhbar. Melalui novel yang dikarang oleh Pak Sako telah memberikan idea kepada orang Melayu untuk bangkit menentang penjajahan British. Dan Pak Sako juga merupakan pengasas akhbar Utusan Melayu.
Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Beliau telah menubuhkan Ma'had Ihya Al-Syarih di Gunung Semanggul. Pada 1948, Ustaz Abu Bakar telah menubuhkan sebuah parti politik bernama Hizbul Muslimin. Beliau bekerjasama dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi di dalam PKMM. Namun sayangnya, Hizbul Muslimin diharamkan oleh British dan beliau ditangkap oleh British. Seterusnya, Tun Tan Cheng Lock. Beliau dilantik menjadi Presiden pertama MCA, iaitu parti yang berbasiskan orang Cina. Beliau bertanggungjawab membawa MCA bergabung dengan UMNO di bawah Parti Perikatan yang ketika itu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau menyarankan orang-orang Cina supaya memberikan taat setia mereka kepada tanah Melayu ini. Bagi kaum India, inilah tokoh perjuangan mereka, iaitu Tun Witi Sambatan. Beliau merupakan Presiden MIC yang ke-5 dan beliau dan Tan Cheng Lock tadi terlibat dalam rombongan kemerdekaan ke London bersama Tunku Abdul Rahman, dan Tun Witi Sambatan merupakan Menteri Kesihatan pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, Tun Abdul Razak. Beliau juga antara orang yang terlibat dalam rombongan rundingan kemerdekaan ke London bersama Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan juga Witi Sambatan tadi. Beliau turut memperkenalkan Penyata Razak pada tahun 1956. Penyata Razak ini adalah satu hasrat daripada Tun Abdul Razak untuk menyatukan kesemua sekolah di Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan Tunku Abdul Razak juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Datuk Abdul Wahab. Beliau digelar sebagai Panglima Bukit Gantang, berasal daripada negeri Perak. Beliau juga antara orang Melayu yang menentang penubuhan Malayan Union, dan beliau merupakan setiausaha UMNO yang pertama dan mewakili Raja-Raja Melayu untuk ke London untuk menuntut kemerdekaan Tanah Melayu, dan beliau merupakan Menteri Besar pertama di negeri Perak. Seterusnya, H.S. Lee. Beliau merupakan Ketua MCA di Selangor, dan beliaulah yang berjaya menggerakkan penyatuan di antara MCA bersama dengan UMNO. Dia telah menyatu padukan orang Cina dan orang Melayu di bawah satu gabungan Parti Perikatan. Dan beliau juga merupakan ahli rombongan rundingan ke London bersama dengan Tunku Abdul Rahman untuk menuntut kemerdekaan di Tanah Melayu. Dan beliau dilantik sebagai Menteri Kewangan Tanah Melayu yang pertama. Terakhir iaitu Tun Dr. Ismail. Beliau merupakan timbalan yang di Persekutuan UMNO pada tahun 1951. Beliau lah yang mewakili UMNO untuk berunding dengan MCA dan berjaya membentuk sebuah parti perikatan yang dianggotai oleh orang Melayu, orang Cina dan orang India.